Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dalam siri lawatan kerja ke negeri Kedah, khususnya ke Yan, untuk melawat sekolah-sekolah yang terjejas akibat kejadian kepala air tempoh hari. Dan kita melawat pagi ini melawat 4 buah sekolah. Kita telah memperuntukkan sejumlah 2.4 juta ringgit untuk sekolah-sekolah ini secara keseluruhannya bagi membaiki kemudahan-kemudahan yang rosak serta menggantikan aset-aset yang rosak akibat banjir tersebut. Dan insya-Allah kita akan pastikan supaya pelaksanaan projek-projek kecil ini dapat dilaksanakan secepat mungkin bagi memastikan sekiranya sekolah sampai masa untuk dibuka kelak keadaannya telah baik dan ianya telah bersedia untuk menerima murid-murid. Jadi itu saja sedikit sebanyak tentang siri lawatan kami pada pagi ini. Sekolah empat sekolah tu sekolah mana? Pertama sekali tadi SMK Yan, yang kedua SK Langkah Suka, yang ketiga SJKC Yok Kun. SJKC Yok Kun, dan yang keempat adalah sekolah ni SK Haji Nyak Gam. Apa itu? So, berdasarkan pemantauan itu, yakin tak sekolah ni mampu dibaiki sebelum sekolah? Boleh. InsyaAllah boleh. Kita dah tengok tadi pemantauannya dan saya dah maklumkan pada pengarah negeri dan juga kepada KSU untuk memastikan supaya keadaan yang perlu dipulihkan itu dapat dipulihkan segera bagi membolehkan sekiranya sekolah dapat dibuka, maka murid-murid dapat hadir ke sekolah. Yang keempat-empat kami lawat ni antara yang paling teruk terjejas lah, ya. Sekolah ni pun antara yang paling teruk terjejas ni. Ini sampai sekaki lebih selut everywhere. Dia ada yang dapat banyak, ada yang dapat sikit, tapi secara keseluruhannya. Tapi dalam siri lawatan tadi pun adalah tambah-tambah sikit lagi berdasarkan keperluan yang kita lihat yang perlu diambil tindakan segera, insya-Allah. Macam mana? Okey, saya seperti mana saya sebut semalam, saya akan adakan satu sidang khas, sidang media untuk jelaskan satu persatu. Dalam situlah SOP-nya, kaedah pembukaan dan sebagainya. Cuma saya nak jelaskan sedikit. Semalam bila saya kata sekolah akan dibuka pada 3 hari bulan, ramai yang beranggapan seolah-olah semua sekali buka 3 hari bulan. Tidak. Kita dah sebut dia ada fasa-fasa, dia berperingkat, ada kaedahnya. Cuma bagaimana kita maklumkan semalam, kita akan jelaskan selepas kita selesai sesi lebat urus. Kita sedang adakan sesi lebat urus. Apabila kita selesai dan kita duduk balik dengan Kementerian Kesihatan berdasarkan pandangan dan input yang kita terima, dan daripada situ kita akan umumkan apakah kaedahnya. Seperti mana saya sebut, fasa 1 macam mana, fasa 2 macam mana, fasa 3 macam mana, fasa 4 macam mana. Dia tak ada kata semua dah risau 3 hari bulan ni seolah-olah semua dibuka sepenuhnya. Tidak, ya, kita akan jelaskan satu persatu apabila selesai sesi lepas urus yang kita adakan. Ianya satu plan yang komprehensif, termasuklah SOP baru yang kita akan laksanakan. Ya, kita akan jelaskan satu persatu, insya-Allah. Macam mana? Itu semua dalam kita punya perancangan, ya. Insya-Allah kalau ada apa-apa berlaku, kita harap bila mula-mula kita buka balik sekolah ini, kita dapat teruskan sesi persekolahan anak-anak kita. Namun apa-apa berlaku itu telah ada perancangan di pihak KPM. Betul. Sebelum ni sekolah ada minta senarai nama student yang bersetuju untuk divaksin dan tak setuju kan. So setakat ni penerimaan daripada ibu bapa macam mana? Itu apa yang dilaksanakan itu adalah survey. Itu adalah satu kaji selidik untuk mendapat gambaran awal, dan ianya masih dilaksanakan dan kita masih menunggu maklum balas yang kita akan terima daripada ibu bapa, ya. Itu bukan satu arahan, itu survey
untuk mendapat gambaran sedikit sebanyak, kerana sebarang urusan berkaitan dengan vaksinasi ini adalah di bawah JKJAV dan CITF. Ya, kami di pihak kementerian ingin melihat secara umum, gambaran umum, ya, gambaran awal daripada ibu bapa berkaitan hal tersebut. Okey. InsyaAllah dalam masa terdekat. Semalam Wabi cakap yang guru yang enggan menerima vaksin kan dipelit tak dapat mengajar secara fizikal. Ya. Ada juga komen-komen bawah tu cakap senang lah cikgu-cikgu tu tak payah pergi sekolah, tak payah. Itu tak betul. Saya dah sebut semalam. Ini dia tak boleh ambil depan je, dia kena sambung sampai belakang. Ceritanya guru-guru ini tidak dibenarkan mengajar murid secara bersemuka di dalam kelas, tetapi akan diberi tugasan lain di sekolah. Ya, di sekolah ni banyak tugasan. Jadi kalau itu keadaannya, guru-guru ini akan diberi tugasan lain. Namun begitu, pada masa yang sama, sekarang ini kita sedang berbincang dengan Jabatan Perkhidmatan Awam JPA tentang apakah tindakan dan pendekatan selanjutnya untuk guru-guru ini. Jadi kita kena bezakan antara guru yang memang atas dasar kesihatan dan sebagainya tidak dapat divaksinkan, dan ada guru yang memilih untuk tidak divaksinkan. Yang itu yang saya sebut 2,500 tu. Ya, itu konteksnya. Okey? Ada perbezaan tak? Berapa yang daripada 2,500 tu, berapa yang ada masalah kesihatan, yang berapa yang tak yakin? Yang 2,500 ni lah yang dah memang tak nak ni. Yang 2,500 ni kita dah tolak tepi yang lain-lain ni. 2,500 ni yang memang daripada rekod kita memilih untuk tidak divaksinkan. InsyaAllah saya sendiri pun akan berhubung dengan sebahagian daripada mereka. Okey? Tak ada. Yang masalah kesihatan apa semua kita dah asingkan. Itu berdasarkan rekod yang ada pada kami lah. BPM bagi masa 1 hari untuk menteri-menteri dan Perdana Menteri untuk jadi di pihak BPM tu macam mana 1 hari ke hadapan ni? InsyaAllah kita sebelum ini pun telah banyak perancangan yang kita telah buat dan kita sedang rangka di peringkat akhir. Dan dalam masa tempoh hari, dalam masa 100 hari ini, insyaAllah kami yakin bahawa banyak pendekatan baru, usaha-usaha yang baik yang kita akan dapat mula laksanakan dalam tempoh tersebut. Okey? Selesai? Balik pada guru yang tak mau divaksin. Okey, tak payah lagi. Mungkin ke Wabi ada tindakan yang lebih keras pada guru-guru ni? Itu sebab saya kata kita sedang berbincang dengan JPA untuk melihat pendekatan selanjutnya. Itu pendekatan kita jangan mengajar ni satu tindakan segera. Kalau sekolah buka, dia tak boleh mengajar dalam kelas. Pada masa yang sama, kita sedang bincang dengan JPA apakah tindakan selanjutnya sebagai seorang kaki tangan awam. Jadi nak kena duduk bincang, kami dah duduk bincang dengan JPA apakah tindakan selanjutnya sehinggalah kita dapat maklum balas yang terbaru daripada JPA. Okey. Alright. All good. Thank you. Terima kasih.